Bagi memberkati perjalanan majlis kita pada petang ini, majlis dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Saudara Said Munawar Said Muhammad Mustar daripada Radio Television Malaysia selaku moderator Bicara Bangi pada hari ini. Yang dihormati para ahli panel Bicara Bangi, para tetamu jemputan serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan izinnya dapatlah kita bersama-sama dalam Bicara Bangi pada petang ini, iaitu tanggal 19 Ramadan 1435 Hijrah, untuk kita mendengar satu kupasan daripada barisan ahli panel yang akan menyentuh berkaitan satu tajuk, gelandangan di kota, konflik tanggungjawab. Hadirin sekalian, barisan ahli panel yang akan bersama-sama kita pada petang ini terdiri daripada yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Nur Azlan Ghazali,
Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Puan Munirah Abdul Hamid daripada Pertiwi Soup Kitchen dan Dr. Muhammad Suhaimi Muhammad daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya dipersilakan Saudara Said Munawar selaku moderator majlis bagi mengendalikan bicara bangi sebuah tajuk Gelandangan di Kota, Konflik Tanggungjawab. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibah, salam sejahtera dan selamat datang ke Bicara Bangi Persada Chancellery. Tuan-tuan, saya mohon kerjasama semua. Kita berikan tepukan gemuruh kepada ketiga-tiga panelis pada petang ini. Dan saya ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Nur Azlan kerana kesungguhan untuk memperkenalkan budaya baru sebegini, ya. Satu bentuk bual bicara yang sebenarnya kami di media pun tidak mudah untuk mendapatkan perwakilan daripada pelbagai pihak bercakap bila mana no holds barred dalam konteks untuk membuka ruang kepada semua memberikan pandangan, apatah lagi memberikan pandangan dalam isu-isu semasa. Saya kira berikan sedikit masa lagi, 2-3 bulan lagi, mudah-mudahan kalau konsistensi itu ada, kalau ya kesungguhan itu ada, keterbukaan dan keberanian itu ada, insya-Allah Bicara Bangi ini akan menjadi suatu impetus baru di dalam mencorakkan pemikiran rakyat Malaysia. Saya sebutkan tak mudah itu kerana kita faham keterbatasan dan juga budaya yang sedia ada. Ada kalanya kita nak berbicara tentang satu topik, pihak wewenangan ataupun otoriti yang sepatutnya hadir berbicara itu tidak mahu hadir atas apa juga alasan. Dan itu menyebabkan skop perbincangan kita sangat terhad dan tidak ada keterbukaan. Kita tidak akan mampu mencapai satu pemikiran tinggi dengan perbincangan itu dilakukan secara silos dalam kotak-kotak tertentu. Kerana itu apabila saya diundang oleh yang berbahagia Prof untuk menjadi moderator sesi petang ini, saya rasa sangat berbangga. Bahkan untuk pengetahuan semua, tim RTM sebenarnya, saya mohon izin untuk maklumkan Prof, ya, telah datang untuk mengkaji sama ada program ini boleh disiarkan di televisyen nasional. Kita mengkaji itu. Kami sudah datang dan batasannya cuma technicalities kerana glare, kaca, dan saya sangat gembira kerana Profesor Datuk sendiri menyebutkan, dia kata itu sudah pun diambil kira dan akan ada penambahbaikan yang lebih besar pada masa depan, insya-Allah. Dan kalau mendapat capaian sebegitu, saya kira kita boleh memberikan value added lebih besar kerana selepas disiarkan di TV boleh dimuat naik di YouTube pula, dan ini akan membentuk suatu budaya perbincangan baru, insya-Allah. Tuan-tuan, pada petang ini kita akan berbincang tentang satu isu yang menarik perhatian ramai dan ia timbul disebabkan seronoknya ia menjadi isu selepas ia disensasikan. Dan itulah realitinya. Kerana saya kira kalau kita bertanya dengan Pertiwi, apa yang Pertiwi berapa tahun dah? 4 tahun dah. Kenapa selepas 4 tahun timbulnya isu? Kerana sama ada for the right reason or the wrong reason, ianya baik untuk kita polemik pada hari ini. Ia memberikan kita suatu ruang untuk berbicara secara lebih terbuka, memahami realiti. Kerana saya kira orang di luar Kuala Lumpur, tak semua Prof, ya, Doktor, tahu realiti gelandangan di ibu kota. Saya cuma maklum di Chowkit itu ada sekitar 200 kanak-kanak ataupun remaja yang tidak punya my card. Itu yang sekadar saya maklum. Kemudian kita mendapat gambaran tentang gelandangan yang kononnya diberikan makan secara percuma, menimbulkan kekecohan dan mereka ini merupakan mungkin parti. Jadi ini semua misconception dan persepsi yang harus kita murnikan. Justru 3 panelis yang telah pun diperkenalkan seketika tadi, izinkan saya sekali lagi memberikan pengenalan, iaitu pastinya kita meraihkan Naib Chancellor UKM sendiri selaku tuan rumah, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali. Kita berikan tepukan kepada Profesor Datuk. Bukan orang asing bersama dengan saya, bahkan di kalangan ekonomis di Malaysia, beliau adalah merupakan tetamu favourite saya untuk tampil di TV kerana saya kira Profesor Datuk mampu mengartikulasikan idea-idea ekonomi menggunakan bahasa marhain. Itu penting. Itu penting. Apatah lagi kalau nanti nak berbicara tentang ekonomi kepada gelandangan, itu lagi penting. Ya. Jadi saya yakin dengan keupayaan artikulasi yang sebegitu boleh mencerna pemikiran, memercikkan suatu idea baru, insya-Allah. Panelis yang kedua adalah Pertiwi Soup Kitchen, Puan Munirah Abdul Hamid. Kita berikan tepukan. 4 tahun adalah soup kitchen sahaja.
Soup kitchen sahaja. Dan Pertiwi sudah punya sejarahnya lebih panjang pastinya. Di dalam kesempatan tadi kita banyak mendengar tentang projek-projek yang dilakukan oleh Pertiwi, tetapi hari ini fokus kita adalah berkait dengan gelandangan di kota. Kita tahu Pertiwi ada perspektifnya tersendiri dan saya terhimbau apabila sebahagian daripada anggota kabinet dan juga Perdana Menteri turun, ya Pertiwi masih boleh menjawab dengan nada yang saya tidak anggap itu sinis, tapi sangat confident level yang sangat tinggi, dan terkejut dengan kunjungan anggota kabinet. Ya, saya mendapat gambaran bahawa Puan Muriah tertawa bila ditanya oleh media sewaktu kunjungan. Ya, saya kira itu satu keterbukaan, ya, sikap casual yang baik di dalam menangani isu-isu yang sebegini. Di hujung sana adalah Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad dari FSSK UKM, juga tuan rumah. Kita berikan tepukan kepada Dr. Muhammad Suhaimi. Punya latar belakangnya tersendiri, dan saya mendapat gambaran tadi sepintas lalu dalam perbincangan beliau sudah melakukan studinya dan boleh mencerap bentuk-bentuk keluarga, saya sebut keluarga komuter. Ya, ini semua satu bentuk pencerapan akademia, dan saya kira ia boleh diunjurkan dalam konteks perbincangan kita apabila kita bercakap soal gelandangan ini nanti. Justru saya anggap ini bual bicara yang casual, yang seamless. Kita berbicara tanpa batas, dalam erti kata tidak ada kotak-kotak ruang. Bila saya buka ruang untuk bertanya, saya boleh mulakan dengan tuan rumah dulu, Prof. Datuk, ya. Kalau boleh saya mulakan bercakap soal gelandangan ini, ya. Kita tahu Jeffrey Sachs menulis The End of Poverty. Itu dalam skala global. Sedangkan dalam skala, ialah Kuala Lumpur ada macam-macam. Kita ada Local Agenda 21. Seharusnya idea tentang gelandangan ini idea yang sudah baku di dalam sistem pentadbiran dan sudah tertangani. Apakala ianya timbul daripada menteri yang terbabit, ia kelihatannya macam caught off guard. Apakah boleh saya sebutkan sebegitu? Nampak Pertiwi sudah tersenyum begitu. Komen Prof dalam konteks pengurusan dan tadbir urus ekonomi Ibu Kota Kuala Lumpur. Terima kasih Syed. Saya lihat apabila negara kita semakin hari bergerak ataupun semakin maju, kadang-kala interpretation, takrifan bahawa maju itu adakah bererti semuanya okey belaka. Saya rasa tak betul begitu. Banyak yang tak menyedari antara negara yang kadar kemiskinan yang tertinggi adalah Amerika Syarikat. Negara paling kaya di dunia tetapi mempunyai kadar kemiskinan yang sebenarnya tinggi. Ya, tetapi of course kemiskinan itu diukur secara relatif dengan kependudukan di Amerika Syarikat. Mungkin miskin mereka itu kaya di sini. Tapi kalau dalam konteks geografi tertentu, kita dapati bahawa wujudnya kumpulan-kumpulan yang tertinggal lazimnya adalah satu daripada fenomena pembangunan. That's why dalam konteks untuk kita menggerakkan pembangunan kemajuan sebuah negara, satu daripada isunya ialah nak memastikan bahawa sebaik yang mungkin tidak ada kumpulan yang tertinggal. Dan pada hemat saya kumpulan gelandangan ini, homeless ini juga adalah satu daripada contoh apa yang dikatakan tertinggal di dalam kemajuan yang pesat. Terutamanya bila kita cakap tentang gelandangan, dia gelandangan kota. Jarang pula kita dengar gelandangan di kampung. Ya, jadi gelandangan itu seolah-olah dia very urban centric sifat dia. Kalau nak cari gelandangan di kampung, di bandar, di kota. Jadi saya mungkin nak provoke sedikit sinilah. Pertamanya saya nak ambil kesempatan mengucapkan, bagi saya Yang Berhormat Menteri Tengku Nan sepatutnya juga boleh diberi ucapan terima kasih. Sebab cetusan dia, walaupun banyak interpretation betul atau salah itu adalah pertimbangan sudut-sudut yang berbeza. Tetapi cetusan inilah yang menyebabkan kita terpanggil dan mungkin juga menampakkan bagaimana kadang-kadang kita, terutamanya kami di universiti juga, kadang-kadang pun terpinggil subjek-subjek yang sedemikian. Jadi hari ini kita bercakap tentang isu gelandangan, dan saya percaya dalam konteks kemajuan ekonomi negara, hari ini dengan transformasi ekonomi, nak jadi negara maju, 5 tahun lagi nak jadi negara maju, pelaburan asing datang dan sebagainya, tetapi tiba-tiba dapat tahu ada kumpulan masyarakat dalam bandar yang sebegini. Jadi ini bagi saya satu cabaran besar,
yang mungkin penyelesaiannya harus kita cari, dan hopefully dalam perbincangan ini dapat kita utarakan serba sedikit. Sebelum saya beralih kepada Puan Munirah dan Dr. Suhaimi, bercakap soal gelandangan ini, kita tahu ada bentuknya kemiskinan relatif ini dalam konteks gelandangan. Saya ingin Prof juga articulate tentang dari segi nisbahnya, Prof. Nisbah, apakah the accepted ratio kalaupun ada gelandangan ni dalam konteks ibu kota seperti Kuala Lumpur ni? Kita tahu ada bandarnya yang jumlah gelandangan ini lebih besar. Apakah kita ada satu petunjuk sosioekonomi soal nisbah? Kalau dalam konteks employability ataupun pengangguran, dalam bahasa ekonomi, ini ekonomis ya, kalau itu guna tenaga telah penuh, jadi kita tak perlu risau. Sebab fenomena pengangguran memang mesti akan ada, walau macam mana sekalipun. Dalam konteks kemiskinan, kalau saya dalam sudut ekonomi, saya melihat bahawa bila mana kadar kemiskinan, kalau negara hari ini, kadar kemiskinan kalau mengikut garis kemiskinan yang digunakan pakai 1.7%. Dalam konteks ekonomi, bagi saya dah selesai masalah kemiskinan. Tetapi bukan berarti tidak ada miskin. Jadi dari segi ekonomi takrifannya begitu. Tidak mungkin kita capai umpamanya 0%. Jadi kewujudan gelandangan pastinya saya merasakan dia tetap akan ada, kerana some of them adalah mungkin dah menjadi diri dia, cara hidup dia, dan perlu kita tangani. Cumanya to say that dia akan jadi 0% mungkin satu yang economically almost impossible bagi saya. Ya. Apa yang Prof sebutkan tadi itu adalah digambarkan kemujuran ya, apabila Yang Berhormat Menteri sendiri menimbulkan ini, memberikan kita suatu kesedaran baru. Dan saya rasa antara kemujuran yang paling besar adalah tahunya kita tentang apa yang Pertiwi lakukan sejak 4 tahun lepas. It's a positive promotion ataupun publicity to Pertiwi in a way. Dan itu satu yang sangat baik. Dan sekarang kita tahu, oh rupanya Pertiwi sudah buat lama. Elok kita tahu, belajar sedikit daripada pengalaman Pertiwi dalam soup kitchen ini. Mungkin konsep soup kitchen itu terlebih dahulu kita jelaskan. Kerana kita tahu soup kitchen yang ada variable-nya, dia pocket-pocketnya. Jadi elok dijelaskan itu dulu, Puan Munirah. Okey, terima kasih. Soup kitchen sebenarnya terminologi dia daripada World War I kan. Masa tu the Great Depression. Jadi kita pun pakai terminologi itu juga untuk beri makanan kepada golongan gelandangan serta miskin tegar. Bukan saja gelandangan yang kita beri makanan dan pertolongan. Miskin tegar ramai di KL, terutama sekali ibu-ibu dengan anak-anak dia. Kalau macam dia tak cukup makan di rumah, selalunya mak dia tu ada anak ramai, kadang-kadang 5-6 orang. Lepas tu kalau ayah masuk penjara, dah tak cukup makan. Jadi kita tolong bukan saja gelandangan. Now gelandangan, I have to correct you, bukan saja di KL. Saya pengalaman saya yang paling awal ialah di Alostar masa ketika tu 1955. Dah ada pun orang tidur dekat kawasan masjid. Jadi di bandar kecil pun ada juga. So saya memulakan ini sebab dengan kawan-kawan dia nak mula membantu projek satu untuk memberi balik kepada masyarakat. Jadi dia orang kata mulakan soup kitchen. Jadi bila kita mula ni, saya pun tak tahu apa sebenarnya cabaran yang ada di luar tu. Mulanya bila kita keluar tu, saya pergi ke lorong di belakang dekat Chowkit. Yalah kita awal nak keluar kan, dia pun tak tahu masa tu hanya ada church groups, cara soup kitchen dah ada. Bila kita orang keluar, jadi pergi ke back lane semua, dia orang tanya, kan kenapa nak bagi makanan percuma? Jadi mula-mula tu sampai macam tu sehingga sekarang, bukan sahaja kita beri makanan, kita tolong dia orang cari kerja, kita bagi medical, potong rambut, bantulah apa sahaja. Jadi supaya dia rasa dia tak ketinggalan. Kadang-kadang tu dia dah tak tahu apa nak buat. Dia rasa dia dah tak ada keluarga, maknya dah tak ada, ayah biasanya mak tak ada, ayah kahwin lain. Ayah kahwin lain, nenek dah tak ada. Nenek tak ada, dia dah tak tahu nak pergi ke mana lagi dah. Dia datang ke Kuala Lumpur biasanya nak cari kerja. Bila datang ke KL,
dia punya education mungkin darjah 6. Kebanyakan tak boleh baca pun. Mungkin dia orang yang pelajar yang memang dah ada disleksia ke apa ke, dia tak reti, dia nak baca apa yang tulis di lori saya pun susah. Jadi macam mana dia nak kerja kat pejabat? Yang kerja di pejabat ada, tapi pula gaji kecil. Dia macam daripada Kelantan apa semua, dia kerja di Kelantan tak dapat gaji langsung. Dia kata datang ke Kuala Lumpur, gaji 800. Kalau dia bayar sewa bilik 400, dia dah tak ada apa lagi. Jadi dia orang tidur tepi jalan, pagi-pagi bangun kalau tidur di kawasan masjid ke apa, lepas tu pagi bangun cepat-cepatlah lap-lap pergi kerja. Jadi saya pun kadang-kadang terbau dia orang tu, mintalah HSBC bagi hygiene bag. Sebulan sekali cukup, jangan bagi lebih kalau dia orang hilang benda. Jadi supaya dia basuh baju dia, mandi. Jadi dia pergi kerja pun tak ada bau. Jadi kita bantu bukan saja dari segi makanan, beri makanan supaya cukuplah dia makan tiap hari kan. Sebab di Malaysia bukanlah hunger tu bukanlah starvation. Hunger tu sebab tak cukup makan yang berkhasiat dan makannya secukupnya tiap hari. Itulah sebab Malaysia maju. Bukanlah hunger tu kebuluran kan, bukan macam tu. Jadi kita macam mula saya mula soup kitchen dulu, ada saya jumpa orang yang bekerja, dia beli Nescafe Ice dari pagi. Dia pegang Nescafe Ice tu sampai malam tau. Ice tu dah hancur kan. Air tu je dia duduk minum. Dia kata, "Kak, ni lah saya beli daripada pagi sampai malam." So itulah yang kita tolong macam tu. So apa yang kata yang turis lah, yang apalah, itu sebab tak faham. Saya kata turun tengok, bukan tengok tanya, "Kamu ada IC?" Selalunya soalan, "Kamu dah ada IC? Dari mana?" Bukan nak tanya kenapa lah jadi macam ni. Berkenalan dengan diorang. So that means kita faham kenapa dia macam tu. Bukan tengok sebagai menuduh. Kalau macam kita sekarang ni nak cari penyelesaian, harus semua duduk bersama-sama. Macam mana kita nak address ni? Sebab isu dia orang lain. Dia orang punya, even yang tua pun bukan semua tua saja masuk rumah tua. Yang tua tu mungkin ada HIV, mungkin dah ada TB berapa kali dah, mungkin dia methadone dependent, mungkin dia ada sakit jiwa. So dia orang tak boleh masuk serumah. Jadi institusi yang kita nak cari pun mesti bersesuaian dengan apa yang diperlukan. Itu yang saya duk jangan kata buat satu rumah masuk semua orang dalam situ. Itu maknanya kita tak faham. Kita harus memahami dulu. Puan Munirah, mungkin kami ingin mendapat gambaran jumlahnya yang ditangani gelandangan dan miskin Tegar ini, yang ditangani oleh Soup Kitchen dan Pertiwi ini, anggarannya ataupun apakah ada database-nya yang berapa ramai di Kuala Lumpur? Saya hanya kalau macam nak register dia orang untuk medical aja. Okay. Kalau ambil makan saya rasa tak baik pula dah nak register, tak tergamak. Nak ambil makan register dulu. Estimate. Saya kalau macam hari Rabu, hari Isnin dan Rabu saya boleh sebelum kunan ya. Okay. Sebelum kunan 800. Lepas kunan ni bertambah ya? Oh tak, kurang. Okay. Lari habis. Saya suruh tak ada, dia orang dah takut semua. Okay. Sebelum tu 800 900 boleh. Sehari. Yes. Profilnya, usia, julat usia? Usia 60% lebih pada 50 tahun ke atas. Okey. Okey, itu realitinya. Kerana itu yang saya sebutkan tadi. Kerana kita sudah punya agensinya. Ada Jabatan Kebajikan kalau memerlukan bantuan kebajikan. Kemudian ada Pusat Zakat kalau dia miskin. Kemudian ada pihak berkuasa kalau mereka pendatang tanpa izin. Tetapi gambarannya apabila gelandangan ini, okey, sebelum saya pergi pada Dr. Sami, 4 tahun, adakah jumlah 800 itu meningkat dalam tempoh julat 4 tahun itu atau bagaimana gelandangan ini? Masa mula dulu macam saya kata, dia orang pun tak kenal kita, dia takut. Okay. Kebanyakan dia masih yang duduk dengan tempat-tempat yang dia biasa orang bagi makanan. Lepas tu pula ada funding untuk setengah-setengah agensi dah tak ada. Okay. Jadi dia orang pun dah makin tak ada tempat lain. Dia datang ambil kat kita. Ramai lagi, macam population KL pun bertambah. Yeah. Kan bukanlah kata
gelandangan saja bertambah. Tengok population KL. Kita drive daripada mana, tak ada tempat pun yang tak ada build up kan sekarang ni. Dulu boleh nampak je kosong mana. Jadi it is a corresponding increase lah, I suppose, you know. Progressively. Baik. Yeah. Kerana kita Dr. Saimi bercakap soal gelandangan di kota, konflik tanggungjawab. Kita ingin melihat soal pertanggungjawapan. Kita ada Pertiwi, ada Kecara dan ada entiti lain juga yang mungkin boleh melakukan yang seumpamanya. Apakah itu gambaran bahawa agensi yang sepatutnya tidak berfungsi secara efektif justru memerlukan penglibatan NGO dalam keadaan jumlah yang semakin progresif meningkat saban tahun? Apakah variabel yang membawa kepada bertambahnya jumlah gelandangan dalam konteks Kuala Lumpur secara spesifik? Doktor. Terima kasih Cik Said. Saya melihat apabila kita mengutarakan isu gelandangan, kita mesti jelas apa maksud gelandangan itu dahulu, baru kita boleh faham tanggungjawab siapa. Dalam konteks ini, gelandangan adalah mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal ataupun ruang peribadi untuk melakukan apa saja aktiviti seperti membasuh untuk melangsungkan kehidupan dia seharian. Jadi apabila pihak gelandangan ini, dia memang tertarik kepada pembangunan sebab di sana ada sumber tarikan duit, wang. Apabila mereka ke sana, kerajaan sudah menyediakan kemudahan-kemudahan kepada golongan yang layak. Golongan sasaran ini contohnya macam mereka yang tidak ada pekerjaan, kita ada institut latihan. Mereka yang tidak ada kemampuan untuk bekerja disebabkan penyakit, illness, apa saja bentuk kecacatan dan sebagainya, kita boleh mohon dengan bantuan Jabatan Kebajikan. Tetapi ada isu yang lebih besar yang menyebabkan gelandangan terus meningkat saban hari. Kalau menurut Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, pada tahun 2010 ada 1,837 orang gelandangan di Kuala Lumpur sahaja. Kalau dibezakan dengan apa yang Puan Menirah cakap tu, 4 tahun dulu mungkin 800 orang sekali keluar, sudah ada 1 triliun dalam 2010. Kalau 2014, kemungkinan peningkatan bilangan itu adalah tinggi. Jadi apa yang menyebabkan mereka ini terus berada di jalanan ataupun di taman-taman yang kita boleh nampak di Kuala Lumpur? Kerana adalah faktor satu ialah hutang. Mereka tak boleh nak salahkan agensi lain kerana kadang-kadang hutang itu adalah attitude daripada individu itu sendiri. Sekiranya pengurusan kewangan dia itu bagus, dia boleh tahu bagaimana dia nak menyeimbangkan dari segi kemampuan gaji yang ataupun pendapatan yang dia ada dengan perbelanjaan. Yang kedua adalah isu yang melibatkan mereka datang sebagai gelandangan dalam tempoh yang singkat, mungkin kurang daripada 1 bulan, disebabkan oleh family breakdown, masalah keluarga, domestic violence, ataupun disebabkan oleh masalah kesihatan. Tiba-tiba mereka hilang daripada perkhidmatan yang kita sediakan daripada Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Mereka keluar daripada satu institusi pemulihan, tidak tahu ke mana, tidak ada pihak majikan yang nak terima. Jadi benda begini kita tak boleh nak menyalahkan sama ada kerajaan ke NGO ke. NGO dia lebih kepada charity. Apabila ada keperluan untuk membantu, dia hadir. Kerajaan menyediakan perkhidmatan, tetapi mungkin perkhidmatan yang disediakan itu memenuhi tak keperluan sasaran, keperluan sebenar orang yang berada di jalanan. Jadi itu yang kita kena bincangkan, solution cara yang lebih, orang kata apa, dalam konteks yang lebih berat ialah melalui polisi. Bagaimana, adakah kita ada akta untuk mengenai gelandangan? Kita tidak ada. Yang kita ada akta adalah orang Papa 1977. Iaitu yang kita ada. Itu bagi orang yang mengemis. Bagi orang yang tidak mengemis, operasi sentiasa dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat bersama dengan anggota polis. Tapi adakah perkhidmatan yang kita sediakan untuk meletakkan mereka dalam pemulihan? Kita hanya ada 3 sahaja camp untuk menempatkan golongan-golongan mengemis. Selebihnya 1,000 lebih. Bagaimana kita nak masukkan dalam satu institusi? Itu merujuk kepada akta yang disebutkan itu tadi, menangani pengemis. Sekiranya akta itu ingin ditambah nilai dan ditambah baik bagi menangani isu gelandangan ini, sektor apa yang harus diperkasakan di situ? Dalam konteks akta itu? Dalam konteks akta ini kita kena melihat mengikut permasalahan ataupun isu golongan-golongan gelandangan ini. Sekiranya dia melibatkan isu mengenai hutang, so akta yang melibatkan perancangan ekonomi itu adalah lebih spesifik mengambil golongan-golongan bawahan yang tidak mampu. Kalau kita tengok bahawa kadar kemiskinan di Kuala Lumpur,
aras kemiskinan yang ditetapkan oleh kerajaan adalah RM900. Tapi adakah semua orang yang bekerja di Kuala Lumpur pendapatan melebihi 900? Penguatkuasaan kita, adakah kita pergi periksa bahawa majikan benar-benar membayar 900 dekat atas? Ramai yang sebenarnya dibayar di bawah kadar itu. Diambil kesempatan oleh pihak-pihak majikan tertentu untuk mengambil golongan-golongan gelandangan ini bekerja kurang daripada RM500 sebulan. Itu memang hakiki. Yang kedua, sekiranya mereka mempunyai masalah mental contohnya, disebabkan depression dan sebagainya, akta kesihatan mental itu perlu diperbaiki dan perhalusi bagaimana nak menyampaikan perkhidmatan kesihatan mental itu supaya sampai kat golongan-golongan yang tidak mampu ini tadi. So bagi saya, dia berikut apa isu golongan gelandangan itu. Okey, nanti akan ada soalan susulan, tapi khatam pusingan pertama ni, kalau tuan-tuan ada soalan pada peringkat ini, tolong angkat tangan supaya saya boleh kenal pasti soalan yang ditanyakan. Belum ada, ruangnya sudah dibuka, jadi kalau ingin, itulah, cuma saya minta maaf kepada khalayak yang duduk, tuan-tuan duduk sebelah kanan saya kurang nampak sikit lah. Saya akan selalu survey dari semasa ke semasa. Kalau ada yang ingin bertanya soalan, boleh maju ke mikrofon yang disediakan dan bersuara menyatakan ada soalan, ya. Kita boleh membuat celahan insya-Allah. Dalam sementara menantikan soalan daripada tuan-tuan, saya ingin beralih semula kepada Profesor Datuk. Kerana kita pernah sewaktu belajar ekonomi, kita tahu isu soal agihan, ya, delivery adalah merupakan isu yang besar. Kerana itu kita dunia mampu menghantar manusia ke bulan, tetapi tidak mampu untuk menangani krisis kemiskinan duniawi, dan itu realitinya. Cuma dalam konteks yang kita bercakap soal gelandangan ini, saya sebutkan tadi sudah ada dasarnya, sudah ada agensinya, dan sudah pun ada akademia yang pakar, kalau boleh kita sifat. Sudah ada UKM bahkan, bukan hanya FSSK, sudah ada UM bahkan, banyak universiti lain yang sebenarnya dari segi theoretical frameworknya boleh menawarkan pandangan balas. Kemudian sudah ada NGO-nya pula, sukarelawan. Di mana mismatch-nya ini dalam konteks pengurusan urus tadbir ekonomi dan juga sebuah bandar, sehingga kan semua agensi sudah ada pemikirannya, ada theoretical frameworknya sudah ada, tetapi isu ini menjadi satu isu yang besar. Di mana mismatch yang perlu kita tangani sebenarnya dalam konteks urus tadbir sebuah bandar? Saya nampak begini, dia sebenarnya dalam apa jua yang kita laksanakan, there's always satu yang kita katakan sebagai the majority view. Ya. Ini that's why bila mana di awal tahun 70-an 50% daripada penduduk Malaysia berada di bawah garis kemiskinan, maka perbincangan ataupun tindakan-tindakan polisi-polisi menangani kemiskinan mendominasi polisi-polisi, ya. Tetapi bila hari ini kemajuan ekonomi, memang betul, data memang pasti bahawa kemiskinan mengikut takrifan yang kita guna pakai 1.7%. Maka isu-isu yang terpinggir ini dia tidak akan mendapat voice, tidak mendapat tempat untuk bersuara, dan saya jangkakan mungkin perbincangan mengenai memajukan teknologi bioteknologi mungkin mendominasi lebih daripada masa yang dibincangkan untuk gelandangan. Jadi itu memang sebenarnya satu fenomena. Bagaimana untuk kita memastikan isu-isu yang pocketed sifatnya, dia very pocket, dia itu mendapat tempat di dalam polisi, tapi memang dia tak akan boleh menjadi polisi yang mendominasi, kerana perbincangan semua ialah nak bergerak laju. Yang kumpulan kecil ini, jadi dalam konteks ini yang mungkin saya nak tambah sedikit tadi. Saya still linger dalam isu bagaimana nak menangani masalah gelandangan ini. Kalau saya bring a little bit maksudnya pandangan yang agak berbeza. Hari ini tadi terdengar gelandangan adalah, saya bukan pakar dalam isu ini dan saya bukan ahli NGO yang terlibat. Saya hanya datang dari sudut ekonomi, ya. Dalam ekonomi, kalau kita nak menyelesaikan masalah, kita kena tahu punca. Kita tak boleh tahu sebab. Gelandangan, kalau yang saya faham saudara sebut tadi, adalah fenomena bila mana orang itu homeless, tidak ada rumah, bermalam di tempat yang awam, itu gelandangan. Tetapi tadi saya dengar ada gelandangan yang berpunca dari masalah sosial,
Ada gelandangan yang berpunca dari masalah mungkin terlibat dengan dadah. Ada yang berpunca daripada keluarga yang tidak teratur. Jadi kalau saya memberanikan diri mencabar sedikit isu ini, bagi saya gelandangan adalah fenomena di hujung. Menangani isu gelandangan di peringkat hujung tidak akan menyelesaikan masalah. Kita kena tahu punca. Kerana disebut tadi, kalau puncanya kesihatan, umpamanya kadang-kadang kita tengok, kita kata orang ni tak betul ni, maksudnya mental dia ada masalah, dia pun gelandangan. Orang ni dia kena buang kerja, dia okey kalau mengikut saya. Untungnya duduk jabat naik chancellor ni, you boleh pull banyak benda. Jadi banyak rupanya saya dapat kajian-kajian yang dibuat oleh pakar-pakar kita. Satu daripadanya mungkin ada di sini, saya rasa Dr. Rosli Nick Airi. Mereka membuat kajian tentang dietitian pemakanan. Of course saya tidak merumuskan ini fenomenanya, tapi daripada sampel mereka 153 gelandangan yang ditemubual ataupun dikaji, beberapa satu paradoks yang mengejutkan. Pertama, daripada, kalau boleh saya ambillah di sini ya, daripada 153 orang itu umpamanya 60% mempunyai pendidikan sekolah menengah. Berarti orang yang ada pendidikan. 52% orang yang mungkin dalam kajian yang ringkas itu dikatakan mempunyai berat badan yang normal. 52% dikategorikan sebagai mempunyai kesihatan yang sempurna. Jadi kalau belajar di sekolah, kalau beratnya normal, membayangkan pemakanannya agak normal, kalau membayangkan kesihatannya rata-rata normal, mengapa jadi gelandangan? Jadi untuk menangani isu ini, penting bagi saya, baik peranan ahli akademik, baik peranan pentadbir, baik peranan NGO. Pasti saya tidak mengenepikan peranan yang dimainkan oleh Pertiwi dan sebagainya as a remedy pada ketika itu, penyelesaian pada ketika itu. Kalau hari itu lapar, dapat selesai makan. Tetapi isunya bagaimana kita nak selesaikan? Kemana kita selepas ini? Sebab itu kalau saya boleh memberi pandangan, memang kalau kita dengar kata isu turis, isu pelancongan dan sebagainya, nampak macam pelancongan ini mewah, ini tak cukup makan, tentulah jaga yang tak cukup makan dulu. Tetapi itu sudut pandang yang melihat dari segi aspek kemanusiaan. Tetapi kalau kita tengok sudut pandang ekonomi secara meluas, kemungkinan kita perlu mengambil tindakan-tindakan yang mungkin humanitariannya tidak nampak wajar. Saya ambil contoh. Kadang-kadang kita tengok agensi-agensi mengejar pekerja asing tanpa izin, parti. Mereka bukan sedang mencuri, mereka sedang bekerja. Kenapa pula harus dikejar dan kemudian diletak dalam kem tahanan? Itu kejam namanya itu. Tetapi dalam konteks immigration, dalam konteks memastikan keselamatan, peraturan dan sebagainya, itu mesti dibuat. Jadi ini yang bagi saya, in fact memang saya minta untuk duduk dalam panel hari ini, sebab saya melihat bahawa isu ini bukan sekadar untuk menyelesaikan masalah mengenyangkan perut mereka, tetapi dia memerlukan cakupan yang lebih luas untuk memahami dan memastikan bahawa kita address isu gelandangan dengan betul dan juga selari dengan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi negara dan sebagainya. Itu pandangan saya. Sekaligus saya mohon pada Dr. Suhaimi untuk kembali mengartikulasikan tentang isu ini, kerana bahkan Kuala Lumpur tagline-nya adalah Bandaraya Sejahtera, Urban Wellbeing, ya. Dan kesejahteraan itu saya tak pasti, mungkin dari segi operasionalnya punya takrifan tertentu yang sangat fungsional, tetapi kesan dan dampaknya kepada khalayak timbulnya gelandangan ini menggambarkan sebaliknya. Ataukah konsep sepanjang pemerhatian yang Dr. Suhaimi sempat lihat Kuala Lumpur ini, definisi kesejahteraan itu dalam konteks Kuala Lumpur ini
di mana handicapnya, di mana loophole-nya dari segi operational dan functionalnya, kerana ia sudah menjadi satu tagline. Tetapi tidakkah wujudnya gelandangan yang setidak-tidaknya dalam pemerhatian pertiwi 800 orang sehari itu menggambarkan bahawa kesejahteraan yang ada itu tidak balance? Justru itu yang kita mengadakan perdebatan pada hari ini. Komen, kalau boleh dibandingkan, misalnya doktor, apakah ada bandar lain yang mana tidak wujud ataupun jumlah nisbah gelandangan yang terlalu kecil? Apa yang mereka buat yang kita tidak buat di Kuala Lumpur, doktor? Apabila merujuk kepada perbandingan antara nisbah orang yang gelandangan dengan orang yang sejahtera, sejahtera dia di sini yang kita masukkan secara struktur fungsinya adalah seimbang. Dari segi kehidupan seharian dia seimbang, pekerjaan dia seimbang, kehidupan dia seimbang. Kelangsungan itu wujud. Okey. Apabila mengatakan gelandangan ini selalunya tidaklah banyak, kerana penduduk di Kuala Lumpur itu sendiri ada berapa juta. Hanya 1,000 lebih sahaja yang kita kenal pasti melalui profiling adalah gelandangan. Alright. Tetapi isu marginalized group, kumpulan-kumpulan yang terpinggir seperti mana yang Prof Datuk maksudkan tadi, perlu ditangani kerana dia memberikan image kepada sesebuah kota. Tak sama ada kota itu bandaraya ataupun di Alor-Star dan sebagainya, tetap memberi image. Kerana kota ini orang selalu tengok moden, bersih, sehat, tetapi ada golongan-golongan yang memberikan kita image yang negatif. Kalau kita tengok apa yang berlaku di kota bandaraya London lah contohnya, sebab saya study di sana, saya melihat mereka ada homeless, tapi konsel yang di bandaraya London itu sendiri, mereka menyediakan satu program namanya Big Issue. Big Issue ni kepada golongan-golongan homeless yang tidak ada pekerjaan, tidak ada tempat untuk makan, mereka perlu melaksanakan kerja dengan menjual majalah Big Issue tentang isu-isu semasa. Jadi apabila mereka pergi ambil Big Issue itu di center, mereka akan diberi license untuk menjual dan mereka akan berdiri di depan shopping mall atau mana-mana supermarket, dan daripada bilangan Big Issue itu, duit itu mereka dapat, dan juga apabila mereka menyerahkan bilangan balik majalah yang dijual, mereka dapat lagi imbuhan. Daripada situ adalah menyediakan mereka ini untuk terus ada pendapatan, dan kerajaan mengharapkan kalau di London, mereka yang ada pendapatan ini boleh menyewa. Kalau tak mampu nak menyewa sebuah rumah, mereka menyewa bilik bersama gelandangan lain. Itu yang cuba kerajaan kita usahakan. Tetapi adakah perkhidmatan yang kita sediakan di ibu kota contohnya Kuala Lumpur mengambil kira dari segi pengangkutan? Kalau gelandangan itu bekerja, sebab menurut profiling itu 40% adalah mereka yang bekerja, lagi 60% yang tidak bekerja. Jadi kalau yang bekerja ini, adakah mereka mempunyai accessibility untuk pergi ke tempat kerja dengan tempat penginapan yang disediakan? Adakah diberi allowance dari segi pengangkutan? Kita kena fikirkan segala konsep kesejahteraan itu kepada golongan-golongan yang marginalized tadi. Itu dah berikut perbandingan lah. Kalau sekitar persoalan yang sama saya majukan kepada Puan Munirah, kerana Prof Dato' Azlan tadi menyebutkan bahawa mungkin apa yang ditawarkan oleh NGO itu sifatnya hiliran, ya, tapi tidak menangani punca. Namun begitu kita dengar beberapa cadangan, bahkan ini bukan kali pertama sebenarnya isu gelandangan ini timbul, dan ada halfway home-nya yang ditawarkan. Apa masalahnya apabila solusi-solusi itu disebutkan, dipolemikkan sebelum ini, tapi hari ini kita berbincang lagi tentang isu berkait dengan soup kitchen, di mana kurangnya solusi yang pernah cuba ditawarkan dalam konteks Kuala Lumpur, Puan Munirah? Okey, kita tengok Anjung Singgah misalnya, ya. Anjung Singgah itu sebenarnya bukan untuk gelandangan yang kita beri makanan. Dia untuk mereka yang dah bersedia untuk bekerja. Jadi dia dah okey dah. Maknanya dia dah okey, jadi dia orang pergi training untuk dia keluar bekerja, terus bekerja. Yang kita bagi makan yang duduk tidur masih belum sedia, bukan untuk Anjung Singgah. Jadi kalau dia orang ada HIV pun Anjung Singgah tak boleh terima. Jadi kebanyakan yang masih dalam golongan yang macam tu, yang belum bersedia untuk masuk semula dalam workforce, dia orang tak boleh bantu. Kalaupun kita nak tolong, minta tolong yang setengah tu, kadang-kadang kita bawa ke hospital untuk operation, minta ditinggal beberapa malam di situ.
Kalau dia perlu jagaan yang what they call intensive care, dia orang tak sanggup. Itu pun orang tu cataract operation aja, bukanlah apa special treatment pun kan. Jaga sikit dia tu taruh eye drops, tu pun dia orang tak sanggup. Dia orang kata kena jaga, susah, tak ada orang nak jaga, kaki tangan tak ada. Jadi pada pandangan saya yang fasiliti yang ada sekarang bukan bersesuaian dengan apa yang diperlukan. Macam sekarang ni masa kita berjumpa dengan Kementerian Federal Territory Ministry, dia orang kata insyaAllah dengar feedback daripada NGO, kita perlu berbincang agensi kerajaan dengan NGO dan mungkin dengar feedback daripada gelandangan sendiri apa yang diperlukan supaya apa yang kita sediakan adalah yang paling efektif. Tapi bila Perdana Menteri keluar malam tu, tiba-tiba Datuk Bandar kata saya dah ada tempat dah di Chowkit. Datuk Faisal kata. Jadi saya pun terperanjat, macam mana pula kita baru je nak berbincang dengan kementerian. Datuk Seri Adnan KSU kata baru saja nak bincang lepas raya, tiba-tiba Datuk Ahmad Faisal kata dah ada fasiliti di Chowkit. Kalau ada di Chowkit pula, untuk siapa? Sebab dia orang punya keperluan, macam saya kata tadi, kalau orang tua berbeza pula. Kalau yang ibu dengan anak-anak dia tak mau, kalau dia orang takut dengan JKM yang anak tu, sebab kebanyakannya unwed mothers. Nanti kalau dia pergi, orang ambil anak dia tak mau orang ambil anak dia. Kak Munirah tak mau dia orang ambil anak saya. Jadi dia orang takkan pergi. Yang setengah tu pula dia tak ada, kalau macam nak pergi minta bantuan apa, dia tak ada, dah hilang kad pengenalan, tak ada alamat tetap, tak boleh proses. Jadi dia orang semua tu susah juga kita nak proses. Yang lainnya tu pula yang paling obvious sekali, ada orang di Kota Raya. Dia kerja ialah tolong angkut barang ke apa macam tu, odd jobs ya. Dia dapat gaji tiap 3 hari dia dapat gaji. Kalau dia nak tunggu kerja dia, kalau yang di Kota Raya dan di Chowkit, dia orang tak boleh masuk kawasan lain tau. Kalau yang macam di Chowkit, kalau orang Chowkit datang ke Kota Raya pun dah macam dia dah ambil kawasan orang ni, nak ambil rezeki orang tu lagi, dia tak suka. Jadi siapa yang biasa dah duduk di Kota Raya, dia buat cari kerja kat situ lah. Yang ada di Chowkit kan dia angkat durian ke apa kan kat situ. Jadi janganlah masuk kawasan orang lain. Misalnya lah terjadi yang Datuk Bandar nak buat centernya hanya di Chowkit, ni orang di Kota Raya kena duduk sana. Maknanya kerja selalu diorang dapat awal pagi. Orang tu cari, okey, Tauke kata kau, orang nak angkat ni. Kalau dia tak ada situ, dia tak dapat dah kerja di situ. Jadi dia kata kok mana pun dia kena tidur kat situ. Dia nak tunggu nak dapat kerja pagi-pagi. Kalau tidak, dia kata orang lain yang foreigner dapat. Sebab foreigner kalau dia seorang aja tidur kat situ, dia pergi dapat kerja tu, dia call dia punya kawan, orang lain datang. Kalau orang kita tak ada kat situ, dia terlepas lah. Dia tak dapatlah job tu. Jadi yang mana yang duduk di Kota Raya, di Petaling Street apa semua tu, dia dapat kerja odd jobs kat situ. Yang duduk di Chowkit kat situ. Kalau Datuk Bandar buat hanya di Chowkit, tu fail jugalah. Maknanya yang kat sini dia tak pergi duduk di sana. Macam mana? Jadi kita banyak lagi kita kena tengok macam mana. Yang mak dengan anak ni pula dia tak mau pergi pula. Dia takut saat ni JKM saya tak mau pergi, nanti dia ambil anak saya. Tu macam mana? Nanti kita dah belanja, dah buatlah bangunan besar 4 tingkat. Siapa pula nak pergi duduk kat situ? Itulah. Okay. Silakan jika ada persoalan, komen yang ingin dikongsikan, maju saja ya. Ada 2 saya berikan, silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camhuri dari Lestari UKM. Saya ini banyak juga menjalankan kajian kemiskinan. Tapi isu gelandangan ni memang satu isu yang sama ada tidak pernah ataupun jarang orang kaji. Sebab apa? Kita biasanya mengambil kajian ini mengikut takrifan.
takrifan yang biasanya dinyatakan dalam buku-buku dokumen dan sebagainya. Kalau kemiskinan bandar itu terdiri daripada setinggan, penjaja, mereka-mereka daripada pekerjaan yang berstatus rendah, ya, seperti mereka yang berstatus pekerja am dan sebagainya. Jadi gelandangan ini tidak pernah dimasukkan di dalam takrifan kemiskinan bandar. Ya, saya pun mengkaji kemiskinan, banyak tu yang dikaji ialah mereka-mereka yang dikenal pasti terlihat by day. Ya. By night ni kita selalu sama ada kita tidak pandang ataupun tidak sedarilah kewujudan mereka. Tetapi dengan semakin seriusnya isu kemiskinan bandar, maka sekarang ternyata bahawa gelandangan ini perlu dilihat sebagai satu golongan miskin bandar yang saya rasa perlu dicakup di dalam definisi dan juga takrifan serta program-program pembasmian kemiskinan bandar. Kita lihat kemiskinan bandar ini satu yang selamanya tidak ada agensi yang betul-betul bertanggungjawab. Dulu dalam sejak tahun 70-an, 80-an dan seterusnya, kemiskinan dilihat sebagai isu luar bandar. Jadi kemiskinan bandar ini jarang dikaji kewujudannya. Tapi kebelakangan ini memang kita lihat bahawa dengan migrasi, dengan banyaknya orang berhijrah ke bandar, maka isu kemiskinan bandar ini semakin ternyata. Dan kalau kita lihat kepada takrif kemiskinan, ya, mereka yang di bawah garis kemiskinan, itu adalah satu aspek saja daripada kemiskinan, iaitu melihat daripada mata wang ataupun material. Tetapi dimensi kemiskinan ini sebenarnya amat luas. Ya, isu-isu tentang sosial, tentang kesihatan, tentang pendidikan, tentang keagamaan mereka semakin perlu dicakupi sebagai satu dimensi kemiskinan yang penting. Itu sebab ia tidak di-capture di dalam PLI ataupun poverty line income. Kalau kita letakkan 600 atau 900 sebagai garisan kemiskinan, it doesn't mean anything. Banyak yang terlepas daripada cakupan itu sebenarnya. Jadi saya sedar bahawa kita telah miss golongan gelandangan ini dah lama dah. Walaupun telah dinyatakan bahawa golongan gelandangan ini telah wujud sejak bertahun-tahun yang lama, tapi pada masa yang lepas mungkin insidensnya tidak begitu nyata dan nampak sehinggalah ia di-highlightkan oleh media pada kebelakangan inilah. Ya. Jadi ini membuka kepada skop kajian kemiskinan yang saya amat minatilah. Bermakna perlu banyak lagi kajian mengenai golongan miskin ini, dan tidak seharusnya ada orang berani menyatakan bahawa kemiskinan sifar. Pada satu masa ada menteri kata kemiskinan kita dah sifar. Mana boleh? Jadi saya amat gembira bahawa isu-isu ini telah membuka luas isu tentang kemiskinan bandar, dan dengan itu perlunya kajian-kajian yang berikutan. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Mungkin Puan Munirah boleh bagi idea lah sedikit. Yang terjadi timbul isu ini menjadi satu isu hangat ialah sebab arahan asal daripada DBKL supaya kawasan 2 km sekeliling Pasaraya Lot 10 dilarang menjadi tempat untuk soup kitchen, kerana kalau ikut menteri wilayah, dia tidak suka nampak orang yang miskin berkeliaran kat situ. Yang saya heran tu kenapa dia spesifikkan
pasaraya lot 10 dan 2 km sekeliling lot 10 itu menjadi. Anybody have any ideas of that? Thank you. Okay, terima kasih. Adakah itu menjadi satu bagi satu favor kepada pemilik lot 10 sebab dia komplain homeless kat situ untuk Puan Munirah. Kalau bagi any kita bagi siapa? Puan Munirah Ya, dulu, ya. kemudian Prof Datuk dan Doktor ya. Sebenarnya Menteri tersilap, dia marah sebab pengemis. Saya explain dengan dia orang, kita tak bagi makan dekat pengemis. Pengemis tu sindiket pengemis. Saya nak educate dia orang sebab dia kurang faham. Dia tengok kan yang Rohingya dan seterusnya, yang tu semua di manage oleh sindiket. Dia tak datang minta makanan daripada kita. Dia tengok, dia merasa macam kenapa dah ramai sangat di Bukit Bintang. Memang di kawasan Bukit Bintang ramai pengemis. Yang tu isu lain pula, isu syndicate beggars dan isu human trafficking. Bukan isu soup kitchen, tapi sebab diorang tak memahami isu yang semua ni, jadi dia confused. Dia ingat soup kitchen ni semua orang dan kita bagi makan. Dia tersilap, tapi alhamdulillah kita nampaklah apa yang timbul ni. Kita kata okeylah, ada hikmah di sebaliknya tu. Tapi mulanya tu, puncanya dia tersilap. Dan kita memang tak bagi makan di kawasan Bukit Bintang. Sebab Bukit Bintang dia tak bagi masuk. Masa saya mula tahun 2010, dia tak bagi kita masuk. Orang sindiket, dia jaga kat kawasan situ. Kita nak masuk bagi, dia kata tak apa, you leave your food here, we'll feed the people. Jadi kita boleh nampak tepi-tepi longkang tu kan, ada dia buat bina rumah cardboard. Jadi kita heran, nampak budak-budak muda kat situ. Mungkin yang lari pada rumah ke, human trafficking punya lah ni. Tapi dia tak bagi kita masuk. Ada orang dia, wakil dia datang, leave your food with us, we'll feed them. Jadi dah 3-4 kali saya duduk dekat tepi jalan dekat Bukit Bintang. Saya kata tak payah pergi lagi dah macam ni. Jadi saya memang tak pergi ke kawasan Bukit Bintang. Ada kecara soup kitchen, dia operate premis dia sendiri. Menteri kata kalau dari premis sendiri dan bukan di luar macam kita sekarang mobile soup kitchen, dalam premis sendiri boleh. Sebab dia bagi untuk golongan tua pun di situ, bukan untuk pengemis. Pengemis ni memang kita tak boleh, dia tak datang kat kita, dia hal lain. Tersilap saja menteri, tapi timbullah isu ni. Kenapa agaknya pihak berkuasa dia spesifikkan satu pasaraya tu 2 km sekeliling tu, seolah macam nak beri satu favor pada yang tu tokoh-tokoh. kita pun tertanya juga yang tu sebenarnya. Soalan tuan, kenapa lot 10 ya? Yes, right. Saya lihat begini. Pada pandangan saya, kita jangan menumpu kepada benda-benda yang kecil. Kalau kita ambil kereta, kita tengok kereta tu bergerak atau tidak. Tapi kalau kita tengok ada satu skru, mungkin satu skru tu longgar. Tapi kereta tu bergerak. The issue ialah kita mesti melihat perkara ini dengan cara first memahami dia punya konsep yang luar. Bagi saya, I don't know what is the keadaan pada masa itu, tapi kalau berbalik pada soalan saudara tadi tentang sama ada lot 10 ke ataupun mana ke, bagi saya that is not an issue now. That's not an issue. The issue ialah bagaimana kita nak menangani masalah gelandangan. Dan tadi bila saya terdengar Puan Munirah sebut tentang now kita, itu penting knowledge. Di sini mungkin promo lagi lah. People, scholarly people, intellectuals, people yang understand this, mesti go deep down. Because yang kita nampak itu surface dia. Kita tak nampak pergerakan-pergerakan di bawah. Umpamanya nampaknya tadi macam ada the politics of the poor. Rupanya pengemis, gelandangan, dan pengemis pula ada pengemis sindiket, pada pengemis yang tak ada sindiket. Rupanya tadi pun gelandangan pun di samping gelandangan, dia pun quite business oriented juga. Nak pastikan dia boleh dapat kerja tu pagi-pagi, dia nak duduk situ. Dia tak mau pergi tempat lain. Ini yang menjadi sometimes di dalam policy awam, kerana policy awam dia tidak boleh attend one by one.
Jadi umpamanya kalau kita nak selesaikan masalah, umpamanya kalau kebakaran, bomba datang, dia bukan boleh tembak rumah yang terbakar saja. Rumah yang elok pun kadang-kadang dia runtuhkan untuk menghalang api bergerak ke rumah lain. Jadi berarti sometimes is purposely dia buat begitu for a better reason. Jadi dalam konteks ini bagi saya penting, pertama of course memahami isu ini dengan lebih terperinci, mengkaji dan memahami. I mean it is never a wasting time to understand things. Dan berbalik pada Prof Chamuri tadi, sekali lagi isu scoping, sama ada takrifan-takrifan yang diguna pakai ini mencakupi semua. Again, sebenarnya memang kalau boleh hasrat kita nak begitu, tetapi kadang-kala hari ini that's why kemiskinan, kalau orang yang mengkaji kemiskinan bukan saja melihat kemiskinan dari segi wang ringgit, tetapi kemiskinan hari ini mungkin kalau tak ada internet dalam rumah itu miskin. Kalau tak ada telefon itu sebenarnya bukannya tak mewah, itu miskin. Sebab you do not have access kepada maklumat dengan cepat. Jadi berarti kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, kita tak menggunakan teknologi terkini, nak tengok jalan mana sibuk, sebenarnya kita miskin maklumat. Jadi berarti kemiskinan itu mungkin dilihat dalam konteks yang lebih luas. Cumanya petang ni mungkin gelandangan lah menjadi isu ya, dalam konteks gelandangan. Dan saya tertarik kerana melihat terutamanya NGO ataupun individu datang. Bagi saya ini adalah satu petanda yang baik dan penting, kerana untuk masa akan datang kita merasakan bahawa inilah yang masyarakat dikatakan sebagai post-modernization. Bila dia sampai ke satu tahap, dia memikirkan bukan saja diri dia tetapi dia memikirkan orang lain juga. Ini juga dalam konteks yang sama, to what extent kita society hari ini boleh mengambil berat hal ehwal orang lain dan merasakan itu tanggungjawab kita. Satu perkara yang mungkin kita dapat lihat. Saya nak respon kepada Prof Chamuri tentang kemiskinan bandar tadi. Saya melihat konsep kemiskinan bandar untuk fokus skop gelandangan ini sebenarnya kena lihat skop yang lebih luas. Kerana apabila kami melakukan kajian ke Anjung Singgah, berjumpa dengan 49 orang gelandangan, 40% adalah mereka yang mempunyai pendapatan yang rendah. Dan golongan gelandangan ini, mitosnya golongan ini kononnya bekerja sebagai tukang sapu, security, pekerjaan yang low income. Tapi tidak. Ada di dalam 49 orang itu yang bekerja sebagai eksekutif. Apabila bertanya kenapa golongan eksekutif ini tidak mampu untuk memiliki rumah ataupun menyewa bilik, kerana kekangan dari kewangan yang diperlukan untuk menyumbangkan balik kepada keluarga di kampung. Saya rasa kita kena melihat bahawa konsep working poverty, bekerja tapi tak miskin. Hari-hari kerja tapi tak pernah kaya. So konsep ini sebenarnya menggariskan kenapa kemiskinan bandar itu masih berlaku, kerana mereka ke bandar untuk menyara keluarga yang mungkin berada di kampung yang memerlukan tuntutan kewangan yang lebih besar. Okey. Soalan yang kedua yang daripada tuan tadi mengenai kenapa Lot 10, saya rasa isu seperti Datuk cakap, isu itu kecil tentang lokasi. Yang lebih besar ialah kenapa pemilihan kawasan itu untuk menjaga imej certain area sahaja di dalam Kuala Lumpur. Padahal Kuala Lumpur itu banyak lagi kawasan-kawasan lain yang ada lambakan pengemis dan juga golongan gelandangan. Apa yang Puan Munirah cakap tadi memang benar. Kerana apabila kami pergi untuk bagi donation, untuk memberi pakaian dan sebagainya, kami dihalang bukan oleh DBKL tapi dihalang oleh kumpulan-kumpulan kongsi gelap. Tak boleh masuk, tak boleh bagi. Padahal kami membawa pelajar bersama untuk memberi bantuan makanan dan sebagainya. Tak dibenarkan. Saya ingin sedikit Dr. Suhaimi menjelaskan. Prof Chamuri mengatakan bahawa gelandangan tidak termasuk di dalam takrif miskin bandar. Apa benar itu? Bukan tidak termasuk, takrifan tentang kemiskinan bandar itu sekarang ini tidak spesifikkan golongan-golongan marginalised group seperti gelandangan. Okey. Tapi kalau mengikutkan secara takrifan ekonomi, mengikut pemahaman saya, kumpulannya the bottom 40 adalah mereka yang punya pendapatan yang bawah daripada aras kemiskinan. Berdasarkan kepada PLI. Ya. Assalamualaikum. Saya Puan Nurul Wajhi binti Ahmad daripada Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Dan saya mewakili rakan penyelidik. Kami telah mendapat geran MAIS untuk buat kajian tentang isu gelandangan di negeri Selangor. Saya ada beberapa soalan.
Saya pun bekas anak murid Prof Azlan. Graduate UKM 2001. Okey, soalan yang pertama saya tujukan kepada Puan Munirah. Okey, saya nak mohon pandangan pihak NGO berkaitan dengan memberi makan secara percuma. Bagaimana Puan melihat kaedah ini untuk jangka masa yang panjang? Okey, pelaksanaan dia. Okey, yang kedua, kebanyakan kajian awal yang kami dapati adalah kebanyakan gelandangan tidak mempunyai pengenalan diri, tiada imunisasi dan sebagainya. So, keadaan ini telah menyebabkan bantuan daripada pihak-pihak berkuasa seperti zakat agak terhad. So, bagaimana peranan daripada pihak NGO membantu untuk mengatasi masalah ini? Dan yang ketiga, soalan saya tujukan pada Dr. Suhaimi berkaitan dengan punca utama masalah sosial. Kebanyakan mereka ni adalah, yang kami dapati di kalangan mereka adalah pelacur dan muncikari, dan ada yang kami turun di kajian lapangan tu ada AIDS dan sebagainya. So saya melihat peranan perlu diberikan kepada dua pihak, iaitu saya nak mohon pandangan doktor berkaitan dengan mengharmonikan peranan di antara NGO dan kerajaan. So bagaimana? Terima kasih. Soalan yang pertama, saya rasa saya akan terus membantu mereka sehingga ada penyelesaian yang efektif. Sebab kita perlu makan, minum dan dapat bantuan medikal. Yang tu yang paling penting, sebab budak-budak kecil kesian saya kalau dia demam, dia nak pergi ke mana? Ditunggu kita datang, gatal, skebis, kudis, hari-hari tengok sampai berdarah kadang-kadang. Siapalah nak jaga? Kita tolong tu atas peri kemanusiaan, makan, minum, basic medical kita tolong sehingga ada penyelesaian. Saya teruskan insyaAllah. Tak ada dokumen. Yang tu saya kenal dan percaya ajalah. Apa lagi nak buat? Dia pun tak ada dokumen. Ni saya nak bawa minggu depan. Nak pergi Menteri Tengku Adnan nak bagi iftar di BKL. Jadi saya nak bawa dia, orang kata tak apalah, pergi ajalah. Sebab Singapura pun dia bagi nama anak dia tak ada ni, dia ingat tarikh lahir, ingat betul ke tidak pun tak tahulah. Tapi tak apalah, kita tolonglah, tak payah. Kadang-kadang kita minta sangat dokumen sana sini, ni macam kat JKM akhirnya. Mana alamat tetap? Tak ada alamat tetap, tak boleh. Jadi janganlah kita pun yang nak membantu sebagai NGO pun selalu rigid. Pada saya NGO, kalau agensi dah rigid, NGO pun rigid, akhirnya siapa pun tak membantu. Saya tak kisah. Asas peri kemanusiaan, tengok muka dia, dia kata yang kecil, tengok nenek, macam tu habislah. Saya meleleh mata, kita tolong je lah. Okey. Okey, Puan, saya nak respon kepada yang soalan kepada Puan Munirah dahulu, kerana saya rasa ada penyelesaian yang lebih besar yang sebenarnya kita perlu fikirkan tentang identifikasi tadi. Sebab kita tak perlu sahkan mereka ini ada IC tak ada IC sebenarnya untuk buat kebajikan. Sebab kita bukan ISO nak cek orang gelandangan ni kan. Apa yang kita perlu ialah penyaringan. Apabila berada di jalanan, di street seperti gelandangan tadi, ada tak pondok komuniti macam pondok polis tadi yang buat penyaringan? Oh, mereka ini memerlukan perkhidmatan kesihatan contohnya. Dan siapa database yang kita nak rujuk? Agensi mana, pegawai mana yang akan turun padang untuk mengambil golongan-golongan ini? Koordinasi antara semua agensi kerajaan yang sedia ada sepatutnya lebih memkuatkuasakan penguatkuasaan dia. Kita ada polisi yang cantik, kita ada undang-undang, tapi kalau penguatkuasaan tak sampai kepada root cause of the problem, memang masalah gelandangan ini tidak akan selesai. Okey, apabila nak melihat tentang peranan NGO dengan peranan kerajaan, bagaimana kita boleh cari mix point, kita kena kenal dulu kategori gelandangan. Kategori gelandangan ini sebenarnya ada, boleh bagi pada 3 kategori lah. Kategori yang pertama kita panggil first degree homeless.
First degree homeless ni orang yang menjadi gelandangan kerana emergency. Banyak kes, sama ada hutang ke, perceraian ke, domestic violence ke, mereka pergi masa first degree tadi inilah sekiranya perkhidmatan sosial itu sampai kepada golongan ini yang memerlukan protection, perlindungan, insya-Allah tak akan masuk kepada kategori yang kedua. Second kategori ini mereka yang sudah berada di jalanan melebihi 1 bulan. Tidak ada tempat tinggal, tidak ada kebajikan, tidak ada kemudahan dan lebih 1 bulan. Dan pada masa itulah bermulanya anasir-anasir masalah sosial tadi mula berkawan dengan dia. Mula dia terjebak dengan drug addiction ke, dia akan dah nak survive hidup, dah sebulan tidak ada rumah, bekerja sebagai pelacur ke, perkara begini dah masuk second kategori. Dan kategori yang ketiga sekiranya tak diteruskan sampai ada keluarga yang tinggal daripada bapa, mak, anak di bawah jambatan, satu keluarga, the whole family dibawa ke jalanan. Kategori ketiga adalah kategori-kategori yang memang sebenarnya bermula daripada kategori kedua. Golongan-golongan seperti penagih dadah yang dah berkeluarga, tinggal di situ, dia membentuk keluarga di situ, dan bagaimana proses sosialisasi anak-anak dia yang membesar. Hari-hari tengok crime, hari-hari tengok jenayah, hari-hari tengok tentang benda-benda yang melibatkan jenayah ini. Saya rasa keadaan begini yang kerajaan dan juga NGO memang sepatutnya berkawan baik. Kerana kita tak boleh salahkan kerajaan, kita tak boleh salahkan NGO. Dua-dua pihak ni penting. Sebab kerajaan, tidak ada semua pihak kerajaan yang mampu turun padang pada masa yang sama. Tapi kita ada ramai NGO daripada pelbagai agensi seperti PerTV dan sebagainya yang memang boleh sampai anytime. Mereka tidak ada working hours. Mereka boleh dah sampai pada masa-masa yang diperlukan oleh golongan-golongan seperti ini. Itu pandangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rafiza binti Muhammad, pelajar di UKM dalam Dr. Falsafah. Dalam pengajian saya semasa sarjana, ya, saya telah buat tentang gelandangan dan saya dapati di Kuala Lumpur tu saja sudah ada 23 port gelandangan. 23 port gelandangan. Bila adanya YKN menubuhkan apa namanya Anjung Singgah, sebenarnya sebagai satu inisiatif yang sangat bagus sebenarnya. Tetapi apa yang kita tengok, gelandangan ini tidak mahu ada komitmen. Bila ada peraturan, contoh kata boleh keluar pukul 7 pagi, balik 7 malam, ya, tak semua boleh ikut. Tak semua boleh ikut. Jadi mana yang nakkan apa bebas tu, dia rasa terkongkong. Tak mau ada peraturan. Yang saya faham lah, yang saya tengok, ya. Dan kita memang beri penghargaan lah pada orang-orang Yayasan Anjung Singgah ni, sebab mereka menjalankan apa namanya tugas mereka tu dengan penuh dedikasi. Cuma kita nak tengok mengapa gelandangan ini apabila diberi peluang untuk bekerja dan sebagainya, bagi pekerjaan, kemudian mereka lari, bagi kerja sini mereka curi, kemudian lari, kan? Kenapa? Kita nampak satu konflik dari sudut personality dia. Dua, saya nampak dalam kajian saya dari sudut penghayatan agama. Maknanya kita tengok dekat Malaysia banyak agama, kan? Agama mana yang tidak menyuruh dia punya apa penganut dia ke arah kebaikan? So kita tengok dari segi Islamik memang kebanyakannya apabila saya buat temu bual secara in-depth interview, probing, kita tengok memang penghayatan agama tu terlampau cetek sangat. Dan bila ada sesetengah yang sudah diberikan apa namanya pendidikan agama di Anjung Singgah, kita nampak dia punya apa personality dia nampak lebih mantap. Kemudian boleh dibebaskan, boleh berdikari. Jadi apakah pandangan ahli panel tentang fenomena macam inilah yang kita kata perlukah penerapan ke atas personality dia, religiosity dia? Okey, itu saja. Kita berjumpa dengan Anjung Singgah, ada yang kes yang Anjung Singgah dapat membantu. Tapi ada kes yang memang di luar skop yang dia orang boleh membantu. Sebagai macam saya kata, kalau yang HIV dia orang tak boleh membantu. Kalau setengah-setengah golongan, sebab dia orang tak ada kepakaran di situ, ya. Dia orang boleh membantu mereka yang bersedia untuk bekerja dan masuk semula ke masyarakatnya biasa, ya. Jadi golongan tu small percentage saja yang puan mungkin
buat kajian tu yang mula bekerja dan ya ada problem, lepas tu curi lah apa tu a small percentage. Yang lain yang ramai lagi tu ada yang memang duk bekerja, terus bekerja, tapi sebab dia tak dapat tinggal di Anjung Singgah, sebab Anjung Singgah bukan untuk penginapan tetap, dia untuk sekejap saja. Jadi masih masalah yang kekurangan wang, sebab dia kena hantar balik ke Kelantan, ke Kedah, anak dia, mak dia semua nak sara. Jadi tinggal dalam poket dia berapa banyak je. Macam saya kata tadi, kalau dari dulu, kalau tinggal dia minum air tu dari pagi sampai malam, sebab dia gaji dia semua dia hantar balik. Kan? Jadi kalau dia tak boleh duduk kat Anjung Singgah sebab dia dah ada kerja dan dia tak cukup. Ya, that is just not enough money. The income is just so small. So itu golongan tu. Jadi yang puan buat kajian tu, yang golongan yang memang yang kata dia bersedia, tiba-tiba sebenarnya tak bersedia. Jadi dia small percentage. You've also touched the surface only, you know, that bukan semua. Ya? Saya melihat begini. Apa saja dalam sudut pandang ekonomi, bila mana bentuk-bentuk program yang berbentuk kebajikan, welfare, ataupun cuba membantu kumpulan-kumpulan tertentu, satu yang kita kena be very careful ialah program-program sedemikian juga dia ada di other side of the coin. Maksudnya dia dengan sendiri boleh membentuk tingkah laku dan behavior. Umpamanya kalau kita kata setiap pukul 6 petang akan ada makanan dekat sini, percayalah dia mungkin tak cari makanan sebab dia kata pukul 6 petang. In fact, dalam kajian yang dilaporkan inilah, mungkin cara saya menterjemahkannya, rata-rata gelandangan tak risau tentang makan sebab ada makanan disediakan. Itu bagi saya, kalau saya sebagai ahli ekonomi, saya baca saya risau. Sebab orang yang tak risau tentang nak cari makan juga orang yang mungkin tak risau nak kerja. Jadi berarti behavioral ini penting kita lihat. That's why bagi saya dalam menangani isu ini, 4 perkara mesti dijawab. Mesti dijawab dengan jelas. Kalau tak jawab, berarti mungkin kita tak dapat jawapan ataupun tindakan yang baik. Pertama, ringkasnya, why? Kenapa kita perlu bantu orang ini? Adakah sebab dia OKU? Adakah sebab dia memang tak boleh langsung buat kerja? Dia warga emas? Ataupun kalau salah sebab kita bantu, dia boleh memburukkan lagi keadaan. Ya? Penagih dadah yang tak bekerja, kalau kita membantu, dia mungkin memburukkan lagi keadaan. Mungkin. Jadi, why itu penting. Kedua, who? Siapa? Kalau kita kata gelandangan itu, tadi pun saya dengar nampak gaya gelandangan itu dia punya induk dia. Ada gelandangan penagih dadah, ada gelandangan HIV, ada gelandangan miskin, ada gelandangan domestic violence, ada gelandangan yang dilahir oleh gelandangan. Jadi berarti who? Identification. Bukan berarti nak dokumen, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat classify mereka dengan cara yang betul. Ketiganya ialah how. Mekanisme yang nak digunakan. Saya percaya Puan Munirah pun menyebut tadi, but ini yang dilakukan adalah membantu, bukan nak menyelesaikan. Penting kita membantu along the way, tetapi someone must address isu penyelesaian. Ya, kerana jadi mekanismenya. Umpamanya tadi disebut, saya dengar tadi contoh yang you bagi, kalau dalam bahasa ekonomi kita panggil conditional cash transfer. Maksudnya kita hanya bantu condition you do something which is positive. Kalau di Mexico umpamanya antara cara dia bantu ialah tunjukkan bahawa anak you masuk ke sekolah, baru bantuan itu sampai. Ataupun attend dulu program ini, baru bantuan itu sampai. Jadi dia ada condition on certain behavior. Dan akhir sekali yang saya rasa masalah kita di Malaysia ini antaranya ialah yang last sekali, iaitu when. Maksudnya the trigger factor untuk kita memulakan bantuan dan the exit factor, bila patut kita berhentikan bantuan. Jadi empat persoalan ini, iaitu satu ialah why, who, and how, and when. Perlu kita perhalusi untuk membolehkan tindakan kita itu dia tidak membawa kepada permasalahan lain pula. Jadi kadang-kadang saya risau, honestly, kalau saya kadang-kadang saya risau.
Kalau bagi saya kalau ada 23 port, katanya tempat tadi, bolehkah kita tackle semua sekali? Ataupun kita padam-padamkan beberapa tempat yang keutamaan dahulu? Sometimes saya bersetuju. Kalau nak dibuat semua tak terdaya. Tapi kalau nak diutamakan, mungkinlah pertimbangannya kawasan-kawasan yang banyak pelancong. Kerana kalau kita selesaikan masalah itu dulu, dia membawa manfaat dalam konteks meningkatkan pendapatan pelancong. Taman-taman yang pelancong kunjungi, kita tak mau kerana kita kesian mereka, maka kita disrupt orang lain. Jadi berarti saya percaya kena ada priority. I don't think we can address all of them at the same time. Kalau saya diberi pilih 23 port tadi, saya akan pilih tempat yang paling banyak pelancong. Itu dulu. InsyaAllah, lepas tu yang lain saya settle lah. Saya rasa saya memang bersetuju bahawa personality golongan itu memang mempunyai hubungan kait yang sangat rapat dengan daya tindak agamanya. Kerana saya percaya untuk seseorang itu bergerak ke arah keagamaan, dia mesti datang daripada diri dia, bukan kerana ikutan. Alright? Apabila anjur singgah contohnya, anjur singgah ni hanya ada berapa? Kita tanya. Tapi port gelandangan tu ada 23. Alright? Ada banyak lagi tempat-tempat keagamaan lain yang juga menyediakan bantuan yang sama seperti mana yang Pertiwi lakukan. Okey. Konsep bersedekah dalam agama kita tu memang sudah orang kata apa, terpatri daripada azali. Jadi apabila pusat-pusat yang menyediakan sedekah-sedekah begini memang menarik golongan gelandangan. Cuma isu dari segi siapa yang akan pergi, personality bagaimana yang akan pergi, sebenarnya tidak mempunyai perkaitan yang langsung. Yang lebih, kajian-kajian yang lebih penting ialah memfokuskan apa kecenderungan minat ataupun career dia. Yang itu kita kena pasti. Setiap gelandangan itu sebenarnya dia mesti ada minat career yang tersendiri. Tak semua orang ingin bekerja dalam perkhidmatan. Ada yang ingin bekerja sebagai pentadbir dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nak memberi latihan yang spesifik mengikut keperluan golongan gelandangan lebih penting daripada kita melihat personality bagaimana menjadi gelandangan. Alright? Yang kedua, seperti Datuk sebut tadi, sememangnya apabila sudah menjadi kelaziman ataupun kebiasaan, personality itu akan terbentuk secara semula jadi. Sekiranya untuk mendapatkan bantuan, kita kena menunjukkan pemakaian ciri-ciri begini, baru orang akan bagi kita bantuan, baru orang akan beri ihsan dan sebagainya. Itu adalah mentality secara kognitif. Secara persepsi masyarakat bagaimana. Kadang-kadang golongan itu ingin masuk masjid, ingin masuk ke tempat-tempat mall, tetapi disebabkan pakaian dia, penampilan yang dia, stigma yang dia dapat daripada masyarakat di sekeliling dia, menyebabkan dia rasa lebih baik dia tidak bekerja, lebih baik dia orang dah fikir negatif tentang diri dia sebelum dia memulakan hasrat dia. So itulah peluang-peluang yang kita kena baiki dan juga perhalusilah. Thank you. Untuk kita landing, saya lihat satu sudut adalah sudut urus tadbir. Ini untuk memberikan ruang kepada semua, memberikan konklusi. Tapi di sudut yang juga tidak kurang pentingnya adalah scalability projek kita untuk menangani gelandangan ini. Kerana bukan kali pertama sebenarnya kami di media, saya selalu tanya, kadang-kadang bila soalan tu, saya 17 tahun, ada setengah topik tu 5-6 kali dah berulang. Sampaikan panel pun sama, saya tanya dengan panel tu, apa soalan yang saya belum pernah tanya sebelum ni? Just because it's typical. Dan Pertiwi berada di lapangan, Pertiwi melihat. Saya ingin bertanya kepada Pertiwi soal wish list ini. Kerana satu sudut yang sangat jelas, tadi kelihatannya soal misunderstanding, soal kefahaman, perspektif yang tak betul, dan bukan oleh calang-calang orang, tetapi mereka yang menangani agensi. Mereka tidak mempunyai perspektif yang betul. Ada kalanya dasar ataupun solusi yang ditawarku sifatnya flippant, scan, terlalu mudah, cheapskate, hanya kerana nak menunjukkan ada solusi tetapi ia tidak berkesan. Jadi wish list untuk memahamkan, kerana saya tahu orang-orang NGO ni jiwa dia besar,
dia sangat penyayang, kerana itu dia mampu melakukan, dan tak semua mampu untuk membuat ini. Jadi wish list bagi pihak Pertiwi mungkin. Wish list saya ialah, ya, kita duduk sama-sama, kita bincang, kita cari penyelesaian yang bukanlah kata idealism, you cannot have a 100% solution. Sekurang-kurangnya mereka yang tidur tepi jalan, yang bekerja tu, dia minta tempat untuk shower, untuk basuh baju dia, untuk dia kata dia malam dia tidur aja supaya dia tak basah hujan, kalau dia nak lari ke mana kadang-kadang. Lepas tu IC habis basah, baju basah. Dia minta macam tu, shelter dia mudah aja. Kalau boleh kerajaan adakan di tempat-tempat macam yalah berapa tempat je tu, dia ada locker, disimpan barang-barang dia, dan dia ada tempat untuk mandi, untuk yalah toilet facility semua, dan dia tidur. Tak payahlah katil-katil, dia kita tidur atas lantai pun tak apa. Macam tu aja. Besok pagi dia keluar, dia pergi bekerja, malam dia datang masuk balik. Kalau NGO nak bagi makan situ, okey dia kita bagi makan kat situ. Kena bantulah supaya cukuplah duit dia nak hantar balik ke apa. Yang tu dia orang minta. Jadi kalau yang wish list satu tu, kalau semua NGO dengan agensi dengar dan kata okey kita cuba address yang ni, boleh ke tidak, praktikal ke tidak. Satu. Yang orang tua pula, kalau macam PM nak sangat, janganlah orang tua tidur di tepi jalan. Kita kena tengoklah orang tua yang biasa, yang boleh masuk tempat rumah orang tua yang ada penyakit, macam mana mungkin ada 2 kategori ke 3 kategori. Terpaksalah juga sebab dia tua. Kalau tidak tinggal kat situ, lagi kita bawa doktor pun tak boleh nak buat apa. Dah sakit, dia kronik ya. Untuk rumah orang tua dan adalah kategorinya. Dan ibu dengan anak-anak, macam mana kita nak buat ni? Mungkin kalau macam ikut Datuk Rahni, dia kata bagi ibu pergi yang apa, jaya diri punya apa, Izzat jaya diri ke apa ke, dan suruh dia orang pergi ke pusat tu, anak pergi ke rumah jadi maknya tak mau bagi. Mungkin kita boleh adakan tempat mana siang hari anak pergi sekolah dan ada di bawah jagaan shelter. Malam maknya ambil anaknya, lepas mak ni boleh pergi cari kerjalah dekat Maidin ke kat mana. Dia orang suka macam tu, kerja kat Maidin kat apa. Dan lepas tu malam dia ambil anak dia, dia masih dengan anak dia. Dia takut JKM ambil anak dia. Kalau kata transparent, bukan JKM tak ada buat apa-apa. Dia orang sekarang ni kurang percaya, dan ada political activist di luar pun kurang percaya. Dia kata you all ambil ni pergi mana? Letak dia orang di sel ke, di detention ke. Jadi semua orang patut transparent. Di manakah orang ini dibawa selepas dia orang ambil masuk ke dalam. Dia orang dia nak tengok ke mana dibawanya. Jadi yang lain tu okey, yang pengguna dadah apa semua tu kategori lain pula. Yang tu kita kena tengoklah apa yang paling efektif. Saya nak tengok dari segi orang tua dan ibu dengan anak, dengan yang mereka yang bekerja tapi gaji tu kecil. Yang lain yang nakal betul-betul tu tu okey, orang lain boleh proses yang tu. Okey. Prof Datuk, kalau besok Prof Datuk jadi Datuk Bandar, lusa Datuk Prof nak buat apa? Saya nampak isu gelandangan ni scale wise masih lagi kecil. Bukanlah sesuatu yang macam kita pernah tengok satu fenomena di Indonesia dahulu semasa 97-98 economic crisis, pergi mana pun nampak orang bergelempang di mana-mana. Malaysia bukan begitu lagi. Tapi bukan bererti kita harus biarkan. Saya percaya dengan konsep pihak NGO ataupun kadang-kadang kita kata let the people yang ada passion benda tu buat. Saya percaya orang yang duduk dalam pejabat dia tak kisah pun isu gelandangan ni. Walaupun dia kerja, dia pengarah jabatan kebijakan masyarakat pun. Sebab esok mungkin dia transfer ke Kementerian Pelancongan. Dia jaga pelancongan pula. Kan? Jadi people yang on the ground, dia passion. Itu saya percaya. Cumanya saya lebih merasakan kita perlu ada kumpulan yang satu membantu
as a short term measure, tetapi mesti ada satu perancangan yang lebih khusus untuk menangani masalah itu, memahami dan menangani masalah itu. Penting. Bagi saya, kita sebenarnya masih lagi tak faham dan bahaya kalau kita tackle isu tanpa kita faham. Because nanti lain pula tindakan kita yang buat, lain pula masalah yang kita create nanti. Jadi mungkin sebagian besar mungkin ada rakan-rakan akademik di sini, saya merasakan kita ada peranan, tetapi juga menyalurkan maklumat ini dan sama-sama kita bertindak. Tapi kalau kita nak ambil peluang lah, satu yang boleh kita fikirkan ialah gagasan untuk berinovasi ini. Cuba kita bawa. Mungkin ada laluan, cara lain yang lebih inovatif untuk kita tackle masalah ini. Apa cara yang kita boleh buat? Kadang-kadang cara itu pelik. Saya ambil contoh. 2-3 minggu yang lepas, someone hantar kepada saya gambar bayi yang baru lahir dicampak dan didapati terapung di dalam sungai di sebuah kampung yang saya rasa macam mana boleh jadi ni? Tengok baby itu terapung, orang semua tengok, orang kampung tengok dalam sungai. Ini berlaku dekat kampung. Tapi pernah juga kita dengar di Jepun mereka menyediakan tempat quote unquote membuang bayi. Maksudnya kalau you ada bayi yang lahir yang you really tak mahu, tinggal sini. Sebab esok ada orang ambil, tak ada anjing, tak ada semut, tak ada apa. Of course, kalau kita kata tempat buang bayi, itu nampak, ini macam mana ni? Dari segi agama tak betul ni. Wallahualam. Tapi cumanya antara pilihan buang bayi dalam sungai biar dia terapung ataupun biar kat luar anjing makan semut dan sebagainya, dengan menyediakan tempat yang baik dan selamat untuk meninggalkan bayi tanpa ada CCTV dan sebagainya, sebab takut nampak pula maknya nanti. Jadi wallahualam, mungkin kita di masa-masa yang akan datang kita harus bersedia untuk kita ada baby hatch. I mean not to say to be promoted, tetapi something yang kita kena memikir cara-cara yang berbeza. A long time back, saya rasa sekarang dah tak ada, di Jepun, saya pernah baca kes ni, di setiap kampung ataupun setiap kawasan ada tempat untuk bunuh diri. Terkejut kan? Tetapi saya bukan nak mengesahkan benda itu betul. Cumanya di dalam budaya, society, culture, ini orang Jepun. Pada mereka kamikaze itu, bunuh diri itu adalah penghormatan. Jadi orang yang bersalah, kalau dia dapat bunuh diri dia di tempat itu, lebih baik daripada dia dihukum di mahkamah. Jadi itu ganjil. Cuma apa yang saya ingin lontarkan, kita carilah tindakan-tindakan berinovasi yang seiring dengan semangat inovasi, tetapi pastinya dalam sempadan agama, dalam sempadan syariah dan sebagainya. Kajiannya sudah ada, NGO-nya sudah ada, passionnya sudah ada, sentimennya sudah ada. How do we connect the dot? Saya melihat apabila membicarakan tentang bagaimana nak menghubungkan semua formula yang kita dah temui ini, sebenarnya kita balik kepada mencermin kepada diri kita sendiri. Kita tahu bahawa tanggungjawab kita sebagai manusia adalah memenuhi keperluan manusia lain melalui interaksi. Apabila kita mengambil keperluan orang lain adalah sebagai keperluan kita, isu tentang gelandangan ini tidak wujud. Solusi untuk menyelesaikan gelandangan itu hanya temporary, sementara. Kerana kita kemungkinan suatu hari nanti kita pun akan menjadi gelandangan sekiranya kita sudah tidak mampu lagi untuk mengawal dari segi apa sahaja anasi-anasi yang masuk. Kita tak tahu. Tetapi bagaimana kita nak pastikan, nak mencegah kita untuk jadi gelandangan, sama macam mana kita menyayangi diri kita. Kalau kita sayangi diri kita dan orang di sekeliling kita dengan memberikan apa yang dia perlukan dengan apa yang kita perlukan tanpa membezakan status dan juga darjahnya, kita tidak akan ada isu gelandangan. Tapi dalam jangka masa yang panjang, isu gelandangan muncul disebabkan oleh institusi keluarga kita yang semakin longgar. Keutuhan itu wujud balik kepada yang asas. Bagi saya, sekiranya keluarga itu akrab, tidak ada
ahli keluarga, tidak ada rakyat Malaysia yang dipinggirkan, yang berada di jalanan, yang mempunyai masalah dan pelbagainya. Semua orang akan balik kepada masalah itu. Dan yang paling penting, jangka masa panjang ialah polisi. Polisi yang dibentuk mesti dikuatkuasakan sepenuhnya, bukan hanya didokumenkan sahaja. Pelaksanaan itu adalah amat penting. Itu pandangan saya. Allahu a'lam. Tuan-tuan, kita ayuh sama-sama berikan tepukan kepada ketiga-tiga panelis, Profesor Datuk Puan Munirah dan juga Dr. Suhaimi. Di sana sini ada banyak bahannya. Saya harapkan supaya perbincangan ni kalau boleh dimuat naik. Perlu edit pun tak apa, boleh diedit, tapi dimuat naik di YouTube khususnya supaya ada channel Bicara Bangi ni, Prof Datuk. Nanti dia ada channel dia tu, insya-Allah. Boleh kita follow up. Itulah Puan Munirah dah segan dah. Kita buat satu sub channel dia, Puan Munirah Pertiwi. InsyaAllah. Terima kasih dan saya mohon maaf atas segala kepincangan jikanya ada di sepanjang pengendalian ini, dan saya belajar banyak, dan saya yakin tuan-tuan juga dapat mengutip satu atau dua bahan baru untuk dibawa pulang. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tajuk gelandangan di kota, konflik tanggungjawab kupasan demi kupasan telah pun kita perolehi pada petang ini dan telah diperhalusi oleh barisan ahli panel, dan kita jelas di sini mereka kumpulan gelandangan ini tidak mempunyai tempat tinggal, dan mereka tinggal di bawah jambatan, di masjid-masjid, di tepian-tepian bangunan, di bawah-bawah pokok di kota raya. Dan juga mereka amat memerlukan bantuan seperti makanan, tempat tinggal, tempat solat, bantuan perubatan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, gelandangan-gelandangan ini memerlukan kesedaran dan komitmen untuk mengubah nasib mereka. Pernah saya terbaca satu forum di dalam internet di mana konklusi daripada forum yang dibincangkan di dalam internet tersebut berkaitan isu gelandangan ini mengatakan telah jelas Allah menyatakan bahawa nasib sesuatu kaum itu tidak akan berubah jika mereka tidak berusaha merubahnya. Dan yang berbahagia Datuk pun telah menyentuh berkaitan banyak perkara dan persoalan yang perlu ditangani, dan Puan Munirah juga telah membantu seluruh para tetamu dan warga universiti, begitu juga doktor, dalam membantu menjelaskan betapa pentingnya peranan NGO dan kerajaan dan seluruh masyarakat dalam mengatasi masalah gelandangan di negara kita. Sebagai tanda penghargaan kepada moderator majlis dan barisan ahli panel, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Dato' Dr. Mazlin Mokhtar, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi, bagi menyampaikan cenderamata penghargaan. Dipersilakan yang berbahagia. Sekali lagi majlis mengucapkan jutaan penghargaan kepada moderator majlis, barisan ahli panel, para tetamu jemputan serta hadirin sekalian yang telah menjayakan Bicara Bangi ini. Semoga apa yang kita lakukan ini diredai oleh Allah hendaknya. Sekian, selamat berbuka puasa kepada semua, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.